Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan? Harapan kami di studio, semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, dan semoga kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana berdasarkan hadis Nabi bahawa kita masuk surga bukan atas apa-apa kecuali rahmat dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, fokus kita mencari rahmat, fokus kita mencari redha, dan program ini juga dibangunkan atas dasar mencari rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini Allah membuka pintu-pintu as-sifatnya kepada kita semua. Semoga pada malam ini Allah membuka pintu kasih sayang atas diri kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Alhamdulillah, saya Khalifah Sari Sapar, bersama kita malam ini Ratu Ulung Agung Utama Ainul Widodari, iaitu selaku skener kita, dan kru anak-anak murid saya dari perguruan Narha Putih akan menemani, akan ke udara bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti siaran ini, khususnya di TikTok, program ini sebenarnya menyajikan beberapa pendekatan, khususnya mendiagnosis penyakit tuan-tuan dan puan-puan, mendiagnosis masalah ataupun kebuntuan hidup tuan-tuan dan puan-puan yang bergelora, bergelojak dalam sebuah keluarga. Insya-Allah kami cuba membantunya, di samping kita cuba merawat jarak jauh. Ada sesetengah perawat yang saya lihat mendakwa kalau scan jarak jauh, merawat jarak jauh, gunakan gambar dan sebagainya, itu adalah tilikan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perbetulkan di sini bahawa janganlah kita meletakkan sesuatu situasi itu tanpa ada dalil, tanpa bukti, begitulah. Kerana ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sekiranya ditamsilkan sebagaimana yang Allah nukilkan dalam Quran, bahawa 7 lautan ditambah 7 lautan sebagai tinta, dan pokok-pokok ini sebagai kalamnya menulis rahmat kalimah ilmu Allah itu, bahkan 7 lautan itu kering, walaupun ditambah lagi pasti kering. Kerana ini menunjukkan bagaimana ilmu Allah itu yang tidak boleh dijangkau oleh otak manusia. Jadi ilmu Allah, rahmat Allah itu boleh disentuh, ditafsir oleh akal, oleh iman kita yang ditunjangi dengan kebijaksanaan ilmu dari Allah Al-Haq, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, barangkali tuan-tuan ada bertanya bagaimana ratu tu boleh melihat dan sebagainya. Sebenarnya dalam Islam, ilmu firasat itu memang ada. Firasat itu membawa maksud sesuatu terbitan yang lahir dari kolbi dan kolbun seseorang dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kasab ratu itu saya gelar sebagai kasab Rabbani, kasab ketuhanan, kasab yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, begitu juga dengan potongan hadis Nabi yang menyentuh tentang firasat ini. Takutilah kamu firasat orang mukmin, sesungguhnya ia melihat dengan cahaya ilahi, iaitu cahaya Allah. Jadi Nabi menyatakan kepada umat Islam khususnya bahawa ilmu firasat itu memang ada dalam Islam. Ilmu kasyaf atau terbuka hijab itu memang ada dalam Islam. Kerana hanya orang yang beriman sahaja yang berada pada landasan yang benar, iaitu kasab al-haq, iaitu hakul yakin. Bukan saja ainul yakin. Ainul hanya melihat saja baru mereka yakin.
hakul yakin inilah kasab yang semada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kasab kami ini tidak boleh erti kata suka-suka scan, scan pada yang bukan haknya. Umpamanya seorang isteri itu tak boleh mohon scan atau diagnosis suaminya. Itu tidak boleh. Ada kata, ustaz boleh tak tolong isteri suami saya ustaz, ada tak dia perempuan lain ustaz? Sebab akhir-akhir ni ustaz lain pula dia punya perangai ustaz, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita perlu bijaksana, bahawa hak tetap hak, kerana kita hidup di bawah payungan syariat Islam, Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ketetapan saya, panduan saya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi insya-Allah kita tidak, insya-Allah rancangan ini memang sentiasa saya berjaga, berhati-hati, sentiasa berhati-hati supaya kita tidak tergelincir dalam kesyirikan atau ke arah syirik. Jadi oleh sebab itulah saya boleh menerima teguran dari tuan-tuan dan puan-puan. Saya sedia menerima teguran, kerana yang penting kita bukan menegakkan kebenaran tetapi mencari kebenaran. Jangan menegakkan kebenaran. Kalau menegakkan kebenaran ikut masing-masing benar, jadi dia akan membenarkan. Seperti dalam perbahasan ni, pihak pembangkang, pihak pencadang, dua-dua memberi hujah. Ada yang kadang-kadang pembangkang lebih menangi dalam pertandingan tersebut. Itu menegakkan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, ayo kita sama-sama mencari solusi. Yang penting mendatangi rahmat Allah, mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi seperti biasa, saya dalam dua saluran utama tuan-tuan dan puan-puan, di TikTok dan juga di Facebook. Di TikTok dan Facebook saya gunakan Khalifah Sari Sapar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin siar ulangan, bolehlah menelusuri, menerawangi Facebook saya, Khalifah Sari Sapar, Khalifah Sari Sapar, untuk menonton kembali siaran-siaran yang lalu. Di samping itu jangan lupa share dan like program ini, dan bolehlah berbahagi kepada kawan-kawan kita, kepada grup-grup yang lain. Semoga amalan kita ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amalan ini, program ini, saya rasa boleh sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada masyarakat di luar sana, khususnya berkaitan dengan ruqyah, amalan pengubatan Islam dan sebagainya, insya-Allah. Jadi peringkat awal seperti biasa kita akan melayani apa jua pertanyaan, insya-Allah. Sebab saya lebih mengutamakan follower kita, pengguna produk kita, semoga mereka jelas, kerana sesuatu yang baik, halalan thayyibah, sekiranya tidak digunakan secara bijaksana, tidak mengikut SOP, sudah tentulah hasilnya kurang kurang ampuh, kurang memberangsangkan begitu. Kalau orang tu kalau ada soalan boleh beritahu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan boleh nyatakan. Dan bagi yang ingin naik kotak, saya mohon kepada tuan-tuan yang ingin saya naikkan kotak, khususnya di TikTok, hanya pesakit pesakit yang pertama kalilah yang ingin dibantu, bermakna pesakit-pesakit yang pernah bersama-sama saya telah bantu sebelum ini, kalau boleh bagi peluang kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, kalau boleh yang naik kotak ini yang betul-betul perlu dibantulah, yang betul-betul sakit, bolehlah, insya-Allah kami utamakan yang benar-benar parah begitu, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada kemuskilan atau apa-apa jua, cuma saya nak nyatakan tentang gelang. Gelang ini boleh diperoleh daripada Hajar KSS. Jadi gelang ini khusus saya bina untuk kaum wanita. Kaum wanita ada 7 aura di sini. Maksudnya gelang 7 aura tu namanya 7 aura. Sebenarnya mengikut
di sisi pandangan alam gaib, kacamata alam gaib, sebenarnya dia lebih dominan, 99 aura pancaran dominan sebenarnya 99. Cuma kita gelarkan batu ini 7 aura. Jadi ini untuk khusus bagi kaum wanita. Manakala untuk kaum lelaki, saya lebih sarankan untuk yang ini saja. Saya keluarkan satu produk saja untuk kaum lelaki, iaitu utamanya ialah basic aura, ialah Tiger Eyes, dan juga digabungkan dengan Black Obsidian. Black Obsidian di sini ada, kalau tuan-tuan tengok ni, saya bagi tunjuk di mana ni, di Facebook dan juga ini di TikTok. Ini sesuai untuk kaum lelaki, untuk kaum lelaki. Jadi ustaz, boleh ke kaum lelaki memakai gelang? Sebagaimana yang saya katakan dalam fatwa Majlis Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, tuan-tuan boleh rujuk di situ, hukum memakai gelang kaum lelaki. Di situ dinyatakan fatwa, kesimpulannya bahawa kaum lelaki hukumnya harus memakai gelang sekiranya gelang itu bertujuan atas dasar pengubatan dan kesihatan. Sebagaimana bukan saja gelang ini berbentuk batu, bahkan sebelum ini jenis mekanikal dan sebagainya yang banyak di pasaran. Oleh sebab itulah Mufti wilayah Mufti Pejabat Mufti Melaka dan juga Negeri Sembilan, kalau tak silap saya, mengeluarkan fatwa bahawa hukum memakai gelang adalah harus bagi lelaki bagi tujuan rawatan diri, untuk kesihatan begitu. Jadi oleh sebab itulah saya keluarkan produk ini, iaitu yang setelah saya isi dengan pelbagai 99 pancaran aura, ataupun istilah lain 99 pancaran atau cakra, untuk menyempurnakan kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Di samping tuan-tuan memakan pelbagai jenis vitamin, itu betul, itu adalah makanan santapan bagi jasad kita. Jasad kita perlu makan, perlu ada vitamin, perlu ada air dan sebagainya. Namun dari segi kerohanian, sebagaimana kita tahu bahawa kerohanian hanya boleh dibersihkan dengan kalimah-kalimah Allah, dengan asma-asma Allah yang Al-Azim, yang hebat. Sebab itulah kami mengisi batu ini dengan kalimah-kalimah Allah. Maksudnya dengan erti kata lain, batu Tiger Eyes dan juga Black Obsidian ini telah saya rumus khas untuk kaum lelaki memakainya. Barangkali kalau tuan-tuan ada gout, sila cuba. Kalau tuan-tuan ada kencing manis, cuba, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada masalah kemurungan dan sebagainya, atau badan lemah-lemah dan sebagainya, cubalah bagi lelaki, iaitu batu Tiger Eyes dan Black Obsidian ini, insya-Allah. Boleh didapatkan di Shopee, batu ini. Jadi begitu juga dengan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya dari segi minyak, ni Khalifah Sari Sapar, sebagaimana tak asing lagi. Boleh, ini adalah rawatan basic bagi kami. Boleh minyak rawatan Khalifah Sari Sapar ini, yang pertama digunakan untuk pemandian, pembersihan jasad, sukma, benteng rumah, dan juga apa keperluan yang tuan-tuan dan puan-puan yang bermasalah, insya-Allah dia sebagai penetralnya. Ini boleh dapat di Khalifah Sari Sapar di Shopee, tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan tak, Dato'? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh kemukakan soalan. Ada soalan? Sekejap, ada soalan, ya. Ada soalan dekat TikTok, Bunga Ina. Dia tanya, yang gelang perempuan tu bolehkah lelaki pakai? Sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Bukan saya usulkan, namun
dibimbangi kalau berwarna-warni ni, kalau kita pakai mungkin akan mendatangkan fitnah, betul tak? Tidak ada masalah, ini boleh pakai, ini pun boleh pakai, tidak ada masalah. Sekiranya kalau tuan-tuan rasakan tidak menimbulkan fitnah, maka pakai yang ini. Kalau tuan-tuan kata tidak mendatangkan fitnah, pakai yang ini, tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah, kerana kedua-duanya bersifat peneutral. Apa-apa yang ibaratkan kandungan asid, kadang-kadang kita dengarkan darah kita yang beracun, ada asid dan sebagainya, insya-Allah dia akan menjadi peneutral. Kerana sifat batu ini adalah menyedut segala negatif, aura-aura negatif, apa-apa juga darah yang terkandung, yang darah yang kurang sihat dan sebagainya. Ini sebagai penapisnya, insya-Allah. Okey, pertanyaan yang lain berkaitan dengan mana-mana yang lelaki diorang dah beli design yang sebelum ni, adakah yang itu tak sesuai atau macam mana? Sebenarnya sesuai. Saya kata sesuai. Maksud saya kalau ada timbul, kalau barang sebagai tu kata tadi, aura yang saya isi ni jamak. Maksudnya 1001 jenis 1001 jenis khasiat di dalamnya. Cuma saya memberi dua pilihan. Kalau tuan-tuan kata pakai ini selesa, boleh pakai. Yang ini selesa, boleh pakai. Tak ada masalah. Cuma ada follower kita bertanya, Ustaz boleh tak bagi yang contohnya tiada warna-warni 7 aura ini? Saya kata boleh, tak ada masalah, boleh pakai ini, tiada masalah. Ibaratkan handphone tuan-tuan, saya hanya memasukkan aplikasi di dalamnya. Jadi ikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ini boleh pakai dan ini pun juga boleh pakai. Kedua-duanya membawa fadilat yang sama. Okey, ada soalan lain? Tidak ada. Okey, kalau tak ada kita naik kotak. Kita cuba naik kotak, insya-Allah kalau boleh kita bantu. Ini Haniras ni boleh ni apa ni? Bukan ini, bukan naik kotak, sudah ni lain jadi ini. Okey. Wak segan ni boleh. Ini sudah dirawat dah. Ada soalan. Apa soalan dia? Tentang gelang. Samsia Yusak. Ya, Samsia. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Saya pakai gelang, asyik lupa bawa masuk tandas. Macam mana Khalifah? Tak ada masalah. Kerana bukan apa saja, bahkan cincin saya pun saya guna masuk tandas. Cuma saya katakan kalau boleh kita buka lah. Saya kalau sebelum tandas tu kadang saya buka masuk dalam poket, begitulah. Tapi kalau terlupa tak ada masalah. Ini bukannya satu hukum berdosa, haram dan sebagainya. Tidak. Kita jangan meletakkan satu hukum, cuma sebagai menghormati. Contohlah macam kita nak sayang pada satu, kita taklah nak bawa ke tandas kan. Contoh. Okey, soalan lain JYM Jai. Kanak-kanak kecil boleh guna ke gelang? Oi, itu yang bagus tuan-tuan. Saya bagi ni macam jempol tuan-tuan. Kalau pakai ini memang boleh. Apatah lagi sukmanya tu ialah barangkali kalau dengan aura gelang ini, insya-Allah dia akan tumbuh dengan sempurna. Kerana gelang ini ibaratkan sebagai filter, sebagai sekiranya kita tahu bahawa kalau sukma yang keempat tu atau yang kelima kelima tu haiwani, betul tak? Ataupun sikap empat amarah. Kalau aura itu terlampau tinggi, maka tugas gelang ini yang akan meredakan. Ibaratkan kita punya meter kereta tu panaslah sampai peringkat tinggi. Jadi kalau dengan coolant itu dia akan turun. Ibaratkan ini coolant badan kita lah, ibaratkan. Allahualam. Okey, soalan tentang mimpi ocobot. Opocut ke ocobot? Ocobot. Bismillah. Khalifah, saya mimpi pelesit 3 ekor. Apa maksudnya tu? Okey, mimpi pelesit 3 ekor. Dia banyak. Mimpi ini kalau berdasarkan hadis Nabi, mimpi-mimpi umatku akhir zaman akan benar-benar terjadi. Itu lebih kurang maksud hadis Nabi. Maksudnya mimpi-mimpi kita akhir zaman ini benar-benar berlaku. Jadi insya-Allah kalaulah tuan-tuan
menyatakan mimpi pelesit 3 ekor, mungkin tuan-tuan bermohon kepada Allah, memohon petunjuk, memohon perlindungan dari Allah, maka Allah gambarkan sama ada pelesit itu ancaman sihir yang akan berlaku ataupun yang sedang berlaku ataupun telah berlaku. Itu kena cek lah. Kita nak tahu, kadang-kadang Allah tunjukkan yang telah berlaku. Kenapa aku badan sakit-sakit? Allah tunjukkan malam kau sebenarnya kena sihir ataupun tempias sihir dan sebagainya. Macam satu pejabat disihir, maka kita tempias dan sebagainya. Allahualam. Okey, Puja Din 410. Gelang tu ada berapa saiz? Tuan-tuan boleh rujuk di sini di sini. Di Hajar KSS. Hajar KSS, tuan-tuan, di situ ada dinyatakan, tak silap saya, saiz 14 hingga 21 cm. 14-21 cm. Maksudnya tuan-tuan ukur sentimeter tu, ukur lilit di sini. Minta maaf tuan-tuan, bagi minum sikit. Bismillah. Okey, soalan daripada Idham Faizal. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Cara pakai gelang macam mana? Perlu ke zikir-zikir tertentu? Begini, ini ibaratkan Panadol tuan-tuan. Tuan-tuan beli ready made. Ibaratkan Panadol Actipas di kedai itu tak apalah. Tuan-tuan nak bancur lagi bahan kimia yang lain. Dia sedia ready made. Maksud ini saya telah isi dengan 99 cakra aura. Senang ceritalah, walaupun namanya 7 cakra aura. Namun daripada 7 dipecahkan kepada 99 cakra aura. Jadi di sini tuan-tuan hanya perlu maintainkan aura itu. Contohnya jangan membawa di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat aura negatif. Contohnya kelab malam, kalabul malami, kata arwah Piramli, tak boleh. Pergi tempat perjudian jangan. Kalau boleh jangan, elakkanlah. Apatah lagi terkena air arak. Kalau terkena air arak, memang auranya akan terganggu dan sebagainya, hilang tu tuan-tuan. Sebab ini kalimah-kalimah Allah. Jadi untuk menstabilkan auranya, kekalkan auranya, melestari. Ibaratkan melestarikan aura di sini, ketika solat pakailah. Tak ada masalah kan, pakai solat, pakai gelang tak ada masalah kalau kita kan. Ataupun ketika zikir atau majlis ilmu dan sebagainya, boleh memakainya. Kerana aura ini akan bertambah kuat apabila dengan adanya rahmat Allah. Kita tahu bahawa ketika kita solat, khususnya solat subuh, Allah sebut kita disaksikan oleh para malaikat. Ketika kita menghadiri majlis ilmu, Allah menyatakan Allah ada malaikat yang khusus untuk mencari majlis-majlis ilmu. Malaikat itu membawa rahmat Allah. Jadi kalau tuan-tuan memakai gelang ini, sudah tentulah dia mendapat keberkatan daripada majlis tersebut. Allahualam. Okey, soalan dekat Facebook. Awang Muhammad Kasim, kalau saya beli gelang dewasa tu, saya bahagi 2 untuk bagi 2 orang kanak-kanak, boleh ke tukar lipat? Belilah terus saiz budak-budak dua-dua. Begitu. Belilah saiz budak. Ada saiz budak tu, memang ada. Kalau tuan-tuan nak kepastian, cuba hubungi anak saya ni, Mariam. Ini nombor telefonnya. Mariam 010 960 5005. Ini boleh kalau tuan-tuan untuk pertanyaan lanjut lah, apa saiz dan sebagainya. Walaupun order melalui Shopee tu, saya sarankan Okey. Abu Takif, dia ada cadangan untuk Khalifah. Wow, cadangan apa tu? Saya cadangkan agar tuan buat cincin. Mungkin lebih sesuai untuk orang lelaki seperti saya. Boleh cincin, tapi saya belum bincang dengan anak saya begitulah. Sebab cincin ni, kalau cincin ni banyak saiz, jadi rumit kerja. Saya tidak mampu untuk melakukan sebab saya ada tugas. Jadi saya kena bincang dengan anak saya begitulah. Mungkin Sarah pun boleh handle. Jadi kalau cincin ni, adakah batu? Kalau batu saja mungkin boleh kamu buat mendapatkan batu ini, mungkin pergi ke kedai cincin ke, boleh buat rumahnya begitulah. Tapi kalau saya order, kalau saiz dan sebagainya, memang ada masalah. Kawan saya
sendiri yang menjual cincin online pun dia pening kepala. Dia kata tak muat lah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tulang kita ni besar tuan-tuan, tapi sini longgar. Dah, lepas tu malam gemuk, siang kurus. Tangan kita jadi lebih baik. Kalau boleh lah, mungkin saya suruh Sarah buat ini, apa ni, cincin ni yang bentuk batu saja. Batu sajalah. Jadi tuan-tuan buat sendiri, itu boleh. Tapi kalau yang dah siap ready made, saya tak berani tuan-tuan. Terima kasih banyak cadangan tadi. Okey, di Facebook ada 2 orang lah, diorang bagi feedback tentang gelang. Okey. Okey, nama dia Muhammad Taufik. Ya, Muhammad Taufik. Salam. Waalaikumsalam. Malam pertama pakai gelang kalipah, saya mimpi diberi sebuah tasbih hijau. Wow. Dan sebentuk cincin berwarna hijau. Wow. Cincin tu ada iras cincin kalifah. Macam nak cincin saya je ni. Ya, sebenarnya alhamdulillah, sebagaimana dikatakan, itu merupakan satu rahmat Allah atas diri kita. Itu menandai bahawa sukma tuan-tuan telah berbahagia dengan apa yang tuan-tuan makai lah. Macam kita lah diberi pakaian yang dari ayah kita yang seronok, yang kita idamkan. Jadi kita gembira, kita rasa luahkan kesyukuran dan sebagainya lah. Jadi sukma tu kata, weh dek, sukma yang ke-7 bagi mimpi malam ni, kita bersyukur. Ibaratkan begitulah kan. Alhamdulillah. Okay. Wallahu alam. Orang kedua nama dia Nur Iman. Alhamdulillah, saya pakai gelang tu cikgu kalipah. Sejak pakai gelang tu tak ada tidur terkejut. Musuh makin menjauh. Nyaman dan tak ada lagi sakit-sakit belikat bahu, tangan dan kaki. Alhamdulillah. Saya rendam juga untuk minum airnya. Memang boleh. nampak banyak aura dalam air tu. Wow, ni kasyaf ni, Nur Aiman. Nur Iman. Nur Iman. Terima kasih Nur Iman. Semoga Allah merahmati Nur Iman. Yalah, begitulah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walau bagaimanapun jangan lupa siapa yang penciptanya, iaitu Allah. Semuanya atas izin Allah. Jangan kita memuji batu ini, tetapi pujilah yang empunya batu ini, yang memiliki mutlak, iaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak jatuh kepada dia anggap kufur nikmat. Inilah nikmat Allah tuan-tuan. Allah jadikan batu ini ada 1001 fadilatnya kepada makhluknya. Maka kita harus melapaskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okey, di TikTok banyak yang bagi cadangan tentang cincin lah kalipah. Okey, apa cincin dia? Ada yang suruh kalipah buat batu. Cincin tu diorang buat sendiri. Okey. Lepas tu ada yang cadangkan buat batu akik saja. Okey. Lepas tu ada yang cadangkan cincin yang boleh laraskan. Macam cincin boleh laraskan, maksudnya apa tu? Saya cadangkan cincin yang boleh dilaraskan kot. Tak boleh. Kalau memang saya tidak maksudnya minta maaf, saya agak keberatan untuk dengan rumah cincin tu sekali lah. Saya hanya kalau batu cincin, insya-Allah saya boleh pertimbangkan. Nanti saya akan bincang dengan anak saya. Kalau untuk rumah cincin saya tak berani tuan-tuan. Memang bermasalah, kena reject balik. Jadi saya tak mau. Jadi saya mau tuan harmoni, saya harmoni, tak ada konflik. Saya boleh bagi batu jual, insya-Allah saya isi sama dengan ini, boleh. Sebelum ni banyak kalau anak-anak murid saya tu minta pengisian cincin. Kerana setiap cincin tu memang saya letakkan batu ini tuan-tuan. Ini ialah ini kalau di TikTok. Ni batu ini, kalau di Facebook batu ini. Saya katakan batu ini kalimah ha wow. Ini terbalik ya tuan-tuan. Ha wow. Ni pun dicakap ha wow. Jadi batu ini sebenarnya batu yang khusus dari saya lah, untuk saya. Dan setiap cincin yang saya isi, saya biasanya akan meletakkan di atasnya untuk transfer batu aura ini kepada sini tuan-tuan. Tuan-tuan, ini batu bukan senang. Anak murid saya pun tak boleh pegang batu ini. Saya jaga dia punya kesucian batu ini. Begitu juga dengan batu gelang ini. Setiap kali saya jujur, saya jujur dengan Allah. Saya tak jujur, maksudnya saya jujur dengan Allah bahawa setiap batu yang aura yang saya kirimkan tu memang saya masukkan daripada aura batu. Ini dipanggilkan batu asas pada saya, begitulah. Insya-Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan batu ini
tuan-tuan boleh uji. Iblis pun tak boleh pandang batu ini. Alhamdulillah. Okey, ada beberapa yang bersetuju dengan cadangan untuk batu saja, rumah diorang cari sendiri. Itu boleh lah. Itu insya-Allah saya akan usahakan. Tapi batu yang bukan yang batu mulia begitu, yang mahal-mahal lah. Saya bagi yang mampu milik begitulah. Batu-batu premium yang yang mampu milik lah. Sebab kita tahu batu ni banyak kategori. Kalau tuan-tuan beli satu, ada yang satu jenis apa tu yang tekan tu titit kan, ada untuk ketupatan batu tu. Parameter tu kan. Ada tu. Kalau tuan-tuan tengok batu Fairuz memang rendah. Paling-paling 3 dia punya bar kan. Tapi kalau batu akik dia naik mungkin 5 ke. Kalau batu, walaupun batu sentatik saya yang warna hijau itu tinggi tu. Jadi batu sentatik ni batu yang diproses balik ya, dengan gunakan kaedah teknologi moden yang sehinggakan batu tu keras. Jadi tak ada masalah. Kalau ustaz ni batu sentatik, saya kata batu sentatik dan sebagainya tak ada masalah. Yang penting pengisian saya itu. Pengisian tu begitu. Allahu alam. Insya-Allah nanti saya akan cuba uruskan begitu. Ada pertanyaan tentang minyak Kalipasari Sapar. Okey. Boleh tak digunakan untuk masalah penyakit kulit anaknya? Boleh. Saya katakan untuk penyakit kulit anak, kalau boleh tuan-tuan mandikan air yang dicampur dengan minyak Kalipasari Sapar ini, mungkin 10 titis atau 1 titis, mandikan dengan minyak mandikan anak itu dengan minyak ini. Satu hari dalam satu hari itu 2 kali lah, pagi malam atau pagi petang gitu, tengok perubahannya insya-Allah. Di samping itu cuba pakaikan gelang ini ataupun rumah tuan-tuan sembuh dengan Sugar Bomb ini pun ada logo saya Sugar Bomb ini pun untuk spray khusus untuk pemusnah kotoran-kotoran jin pengganggu di dalam rumah, di dalam bilik solat, atau juga mana-mana fabrik boleh, mana-mana kain, cadar dan sebagainya. Ini sebenarnya untuk memusnahkan aura-aura kotoran, gaibnya begitu. Okey, Allahu alam. Okey, kata ada kita layanlah dulu. Ada ni. Apa dia? Feedback tentang gelang. Okey, gelang. Nama dia Mebongs. Mebong. Facebook, syukur Alhamdulillah. Ni gelang ni. Selama saya pakai gelang Kalipasari Sapar, Okey. banyak ruang panas keluar di badan, dada dan belakang saya Kalipa. Alhamdulillah. Teruskan memakainya, dan kalau boleh untuk gelang ni, kalau boleh seminggu sekali kena buang auranya. Sebagaimana katakan, aura gelang ini sebenarnya dia menyedut aura-aura negatif yang di dalam darah kita, badan kita. Jadi apabila menjedot, dia akan terkumpul auranya di sini. Jadi untuk membuangnya, kita sebagaimana seminggu sekali, kita ambil minyak Kalipasari Sapar, kita letakkan di mana? Di telapak tangan kita. Maka kita gosokkan dahulu, maka kita gentelkanlah, istilahnya kita gentelkan begini, dan kata boleh kita Allahu Akbar, kita buang, Allahu Akbar, kita buang, Allahu Akbar, kita buang. Paling tidak seminggu sekali, supaya gelang ini sentiasa bersih. Allahu a'lam. Okeylah, kita naik wak segan ni bolehkah? Wak segan kita dah rawat. Dah rawat. Siapa yang belum? Cuba Abdul Rahman sudah. Abdul Rahman. Haja Hadijah. Ni cubalah dia Said. Itu belum, macam belum pernah. Okey, cuba Hadijah Said. Bismillah. Hello, Assalamualaikum. Salam. Mana sekejap. Sekejap Sekejap. Ni salah teknikal ni. Sekejap Sekejap tuan-tuan. Ni ada kesilapan teknikal tadi. Ni boleh masukkan. Boleh masuk? Okey dah. Okey, cuba. Okey. Alright. Alhamdulillah. Hello. Ya. Assalamualaikum. Hello. Ya. Waalaikumsalam. Dari mana tuan? Waalaikumsalam.
Sandakan Tuan Khalifah. Pernah saya rawat sebelum ni, maksud saya live tu saya pernah rawat. Nah, ini untuk ibu saya belum Tuan Khalifah. Ibu. Okey, sekarang nak rawat ibu lah kan? Ya, Tuan Khalifah. Siapa nama ibu Khadijah binti Said. Oh, ni nama dia Khadijah binti Said Umur ibu berapa tahun? Betul. 63 tahun. 63 tahun. Ibu boleh bercakap ke, Tuan? Boleh. Boleh bercakap dengan ibu? Boleh. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Ya, Bu, boleh saya panggil ibu lah? Ya. Okey, apa masalah ibu yang boleh saya bantu? Saya ni Khalifah ada masalah gastrik lah sudah bertahun-tahun. Sudah jumpa doktor apa semua dan juga boleh sembuh. Jadi mau tengoklah macam mana lah. Selain gastrik apa lagi masalah Bu? Gastrik je lah masalah gastrik. lah. Okey, boleh. Tuluh hati lah macam tuluh hati. Okey, boleh, insya-Allah boleh Ratu hadirkan. Saya hadirkan Sukma Khatijah. Khalijah. Okeylah. Ada? Khadijah. Okey, Khadijah. Okey, Dari ada Sandakan. 6 Sukma yang hadir. Nombor 7 tidak ada dengan jasad. Okey, Sukma ke-7 hadir ke sini. Ya. Sukma 7 hadir dengan jin pengganggu betina agresif 40%. Keadaan Sukma dipegang di bahagian kawasan perut dan juga di bahagian dada. Okey. Tengah. Okeylah. Ini Ditekan. Sukma, kau lepaskan jin pengganggu dan kau bersihkan sekarang Sukma tersebut di bahagian perut dan dada. Korin menyarungi jasad, ada juga al-akal. Jin pengganggu ada pergerakan membersihkan Sukma 7. Okey, dengan jasad sekali, korin keluar, togelkan ke semua panca indera korin tu, dan al-akal musnahkan auranya. Korin togel, semua clear, al-akal hancur. Jin pengganggu sedang membersihkan jasad. Kotoran pada jasad dalam 40% dia bersihkan. Masih lagi ada Jin dalam pengganggu, 20%. saya mau 100% kau bersihkan, bukan 40%. Faham? Bahagian kawasan perut dibersihkan 100%? dalam 100%. Okey. Perut dia ada kembung. Yalah. Ada kembung sikit ke perut? Ibu? Ya ada Tuan. Khalifah ada. Ada. Ya kadang-kadang ada kembung tu. Sekarang kembung ke tidak? Kembung enggak? Sekarang kembung tak? Sekarang enggak lah. Okeylah. Sedang datang lah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Okeylah Ibu, itu saja. Ya. Kalau boleh nanti beli minyak saya Khalifah Sari Sapar, mandi dengan minyak ni dengan tu begitu juga nanti boleh spray dengan gunakan ni di rumah, dalam rumah spray dengan sugar bomb ni. Okey? Ya Khalifah. Kalau bagus lagi belilah belilah apa ni? Cincin pula ni, belum lagi cincin apa ni? Gelang kristal ni. Boleh belikan ibu. Okey, itu saja. Tuan Khalifah. Ya. Tuan Khalifah, ibu saya mau cek DNA. Oh, DNA boleh, insya-Allah. Sukma yang pertama? Lah Boleh insya-Allah. Okey, Sukma yang pertama pakaiannya lebih kepada berpakaian seperti bajau. Bajau kedua? Bajau 1 2. Ketiga? 3 4 ini Bugis. Bugis. 5 6 7. 5 6 7 lebih pada berpakaian seperti orang Melayu Brunei. Melayu Brunei. Begitulah. Jadi ada keturunan nenek moyang, ada Bajau, ada Bugis, ada Melayu Brunei. Begitulah Ibu. Ya. Ya Khalifah. Okey itu saja Bu. Ya, campur-campur itu saja. Terima kasih. Okey. Hello Khalifah. Ya. Khalifah, Tuan Khalifah. Ya. Saya mau tengok anak saya, boleh Tuan Khalifah? Alamak, kalau tidak kritikal tak apa, bagi orang lain lah Tuan. Lain kali Tuan. Atau jumpa saya di Madrasah Al-Madinah. Ya. Boleh Tuan? Tuan Khalifah, anak saya selalu terkejut Tuan Khalifah. Oh, tak kejut. Sakit apa?
Ya, dia selalu terkejut, macam takut-takut. Ginilah, kalau gitu mandikan saja dengan minyak Kalipah Sari Sapar. InsyaAllah. Kalau tak sembuh, telefon saya. Gunakan minyak Kalipah Sari Sapar untuk pemandian. Memang itu sifat kanak-kanak begitu dia kan. Okey ya tuan, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebab kita bagi yang peluang masuk saya yang kritikal. Apa? Kita tengok yang Pak Pandir Pak Pandir. Pak Pandir. Pak Pandir. Cuba tengok yang lain yang Iskandar Razali ni. Oh, tak pernah. Okey, kita cuba dulu. Okey, Iskandar. Standby. Jin pengganggu dikurang di apa ni? Auranya itu dimusnahkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana tuan? Waalaikumsalam Tuan Kalipah. Dari Sandakan. Oh, Sandakan. Ni banyak Sandakan. Okey. Nama tuan? Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar. Apa yang saya boleh bantu? Muhammad Iskandar. Kalipah, saya punya badan Tuan Kalipah kan ada gatal-gatal bagian badan. Dengan kalau malam kan saya bermimpi ular hitam. Dengan saya punya badan kan kadang-kadang rasa lemah. Kalau sekarang ni masih gatal-gatal? Masih gatal-gatal, Iskandar? Ya, masih gatal sekarang? Masih. Okey. Masih. Boleh baca surah Al-Fatihah sekali? Surah Al-Kausar. Boleh. Baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar fasolli rabbika walhar inna syani'aka huwal abtar. Amin. Okey. Sekarang cuba tengok. Bantu. Okey, Sukma 3 tidak ada dengan jasad. Sukma 3. Hadir di sini Muhammad Iskandar. Sukma ketiga dan juga pengganggunya sekali. Sukma 3 hadir dengan jin liar. Air liur tu penuh di satu badan Sukma. Okey. Jin liar agresif dalam 80%, mata merah, badan berbulu hitam. Jin liar. Mari kau ke depan sini. Kau tunjukkan aku di mana kau tangkap Sukma Muhammad Iskandar ni. Dia buat bunyi macam ayam. Macam tu. Bukan balan-balan kau Itu bunyi balan-balan tu. Dia ada bunyi Binawi, kau cakaplah di mana kau tunjukkan gambaran pada aku. Di mana kau ambil tangkap Sukma Muhammad Iskandar ni? Sekarang dia ada pergerakan. Tempat dia masuk yang ada lohong hitam itu ada rumah atas air. Rumah Iskandar Rumah papan. Muhammad Iskandar pernah duduk rumah atas air ke? Pernah Kalipah di rumah dulu di kampung. Di sanalah bermulanya cerita ini. Begitulah. Okeylah. Jadi tanpa basa-basi kau jin naik, kau bersihkan Sukma 3 dan badannya sekarang. Saya mau badannya tidak rasa gatal sekarang. Pergi. Mendengus marah, tidak ada pergerakan, masih lagi berdiri. Kau cari pasal dengan aku. Ni di bawah Akta 302. Iaitu memperuntukkan boleh dibunuh. Kalau kau disabit kesalahan. Kau jangan cek pasal dengan aku. Kau nak ke tak nak? Aku kira sampai 3. 1. Ada dengusan makin kuat. 2. Ada, dia balikkan badan dia seolah-olah dia nak berjalan, tapi lepas tu dia balik lagi, dia buat bunyi dengusan lagi kuat. 3. Ada pergerakan dan sekarang tidak ada di sini, lebih kepada jasad. Jin ni kena auta je. Sebenarnya aku auta dengan kau jin. Kita main auta. Dia tarik semua di bahagian belakang badan dengan di kawasan bahagian tangan kiri kanan dengan celah kangkang. Berapa persen dia tarik? Sekarang ni dalam 80% dia tarik. Kau ambil 100%. Muhammad Iskandar. Ya, yang Kalipah. Cuba rasa ada gatal-gatal lagi, beritahu. Atau ada kurang? Saya sudah kan. Kurang sudah. Kurang sudah. Ya, kurang. Alhamdulillah. Jadi dah dibersihkan. 100%. Okey.
Okey. Alhamdulillah. Jadi itu nanti kalau boleh mandi dengan minyak ni mandi dicampur dengan minyak Kalipa Sari Sapar, dan kalau boleh pakai ni pakai Perfume dari Sugar Bomb ni memang saya khusus untuk aura-aura negatif dihancurkan. Pakailah. Faham tak? InsyaAllah. Dan juga kalau di rumah tu spray dengan Sugar Bomb ni. Wah. Nanti kalau nak pakai cincin saya, insyaAllah coming soon ada pakai cincin. Okey, itu saja. Muhammad Iskandar, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita take break dulu, kita ulas dulu. Kita masuk buat refleksi lah. Setiap rawatan kita buat refleksi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kadang-kadang ada setengah daripada kita mengalami sakit gatal-gatal, Cirrhosis yang gatal banyak tu kadang-kadang berpuluh tahun, tuan-tuan. Jadi itulah kenapa saya tidak menolak dari satu segi rawatan doktor perlu juga dirawat, namun pada hakikatnya sebagaimana saya katakan, yang sakit tu ialah sukma kita, yang gatal-gatal tu adalah sukma kita. Oleh sebab itulah apabila aura kotoran gatal-gatal itu racun-racun gatal itu berada pada sukma, selagi tidak dibersihkan berpuluh-puluh tahun tidak akan sembuh. Ini insya-Allah lah. Maafkan saya. Begitu. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, bersihkan sukma dahulu. Boleh pergi doktor dapatkan mungkin rawatan yang secukupnya, yang sepatutnya lah, boleh, tak ada masalah. Tapi pada sisi yang lain kita perlu juga berusaha kaedah pengubatan Islam, iaitu membersihkan sukma. Kalau kerana rawatan doktor, kalau doktor sukma saya kotor, dia pening kepala. Apa itu sukma? Saya tak tahu itu sukma. Kan? Saya tahu anatomi saja. Jadi dia tak tahu. Kita tak boleh salahkan mereka kerana ini ialah kepercayaan kita. Oleh sebab itulah di akhir-akhir zaman ini Al-Quran itu sangat manfaat kepada kita. Jadi jangan membelakangi Al-Quran. InsyaAllah. Jadi kalau ada soalan baru kita layan soalan. Okey, ada soalan daripada nama dia siapa ni? Fiza Ain di Facebook. Assalamualaikum Kalipa Sari Sapar. Waalaikumsalam. Bagaimana pemilihan warna batu untuk sesuai aura? Begini, sebagaimana yang saya katakan, pilihlah ikut minat tuan-tuan, kerana sukma tuan-tuan yang memilih, kerana sukma tuan-tuan yang sangat memerlukan. Pilih tu maksudnya dia berkenan, maksudnya sukma pertama, kedua dia minat warna hijau, yang ketiga mungkin tiger eye dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan yang mana tuan-tuan minat, ambillah, kerana semuanya sama. Aura yang saya isi sama, cuma minat saja berbeza. Ibaratkan baju lah, baju corak. Macam saya pakai baju layang ni, yang ni sebenarnya tiap-tiap malam sama je dia punya, cuma corak yang berbeza, khasiat yang sama. Bukannya satu batu tu maksud saya sangat mendominasi satu batu. Tidak, bagi saya yang penting di dalamnya itu saya isi dengan 1001 hikmah, 1001 fadilat, diisi dengan ayat-ayat as-sifat di dalamnya. Tak ada masalah. Saya kata tak ada masalah. Ikutlah apa saja. Macam kereta tuan-tuan lah. Kereta jenis apa? Satu jenis kereta kah? Warna biru kah? Merah kah? Kuning kah? Kelabu kah? Semuanya fungsi yang sama. Enjin yang sama, meter yang sama, semua sama. Cuma warna yang berbeza. Faham kan? Allahualam. Okey. Ada soalan? Itu soalan tadi tu. Dia cadangkan di Facebook lah. Kalipa buat loket untuk perempuan. Loket. Masih lagi cadangan-cadangan kalau di Facebook. Loket. Boleh. Loket. Boleh. Loket, insyaAllah nanti saya akan kembangkan loket. Kebanyakan diorang loket ni jenis jet. Kan? Biasa jet dan sebagainya, insyaAllah. Sebab loket ni tak kira saiz. Walau loket sebesar duit begini pun tak ada masalah di dalam pakai, kan? Tak ada masalah. Sebab
kalau perhiasan perempuan ni no problem, tapi kalau lelaki tak sesuai pakai loket. Tak, yang sesuai ialah sebab fatwa menyatakan gelang. Jadi gelang lah yang sesuai kalau lelaki pakai ya. Lelaki pakai gelang sesuai, loket tak sesuai. Sebab tak ada fatwa. Saya tak berani kalau selagi tak ada fatwa. Okey. Awang Muhammad Kasim, saya ada batu jet warna hijau. Okey. Bolehkah dimasukkan aura kalipah? Boleh. Tapi bila masa nak jumpa saya, waktu mimpi tak boleh. Dalam mimpi saya tak boleh isi tuan-tuan. Okey, soalan lain daripada Rahman Man. Ya. Kalau saya nak beli terus tak mahu melalui Shopee, boleh tak? Boleh. Telefon anak saya sebab saya tak ada masa nak urus tuan-tuan ni. Mariam 010-960-5005. Ini urusan dengan, ini ialah pengurus bagi hal-hal batu. Jadi hubunginya. Manakala yang untuk dapatkan batu di Shopee, Hajar. Ini melalui Shopee. Hajar, KSS. Ada sugar bomb di situ, sugar bomb atau ada spray. Ni perfume, spray dan juga batu. Kristal. Manakala yang untuk minyak, minyak Kalipah Sari Sapar, type aja Kalipah Sari Sapar di Shopee, insya-Allah. Ada pertanyaan daripada Fadila Sitam. Ya. Salam Kalipah. Waalaikumsalam. Kenapa kalau dah buang saka, dia boleh masuk lagi? Inilah katakan tadi. Konsepnya yang masuk lagi itu, dia masuk lagi itu, saya bagi highlight di situ. Siapa dia tu? Kadang-kadang bukan saka yang masuk, kadang-kadang permainan jin korin. Sebab jin korin dia boleh memberi sesuatu perasaan dia masuk. Sebenarnya jin korin, ataupun yang dibuang saka yang dianggap saka tu korin. Ustaz tu cakap ke, atau bom satu perawat tu cakap kau ni saka, sebenarnya dia bercakap dengan korin. Jadi kesahihan maklumat, ketepatan tu yang penting. Sebab tu soalan itu maksudnya kamu menyatakan berdasarkan dalil yang tidak kuat, yang lemah . Adakah dia masuk lagi, sedangkan tu permainan korin. Tidak ustaz, dah keluar ustaz, datang balik. Siapa cakap? Perawat tu sekali cek, bukannya yang dikeluarkan saka, yang dikeluarkan tu korin. Korin memang tak boleh keluar. Maksud saya bukannya meninggalkan kita. Korin ibaratkan bayang-bayang kita, ke mana pergi di situ dia ada. Jadi saya nasihatkan cek betul-betul, cek betul-betul gangguan korin ke atau gangguan saka. Itu kena yang profesional lah. Yang profesional lah. Ustaz-ustaz yang pro lah. Okey, Allahualam. Ada soalan berkaitan dengan mimpi. Farhan Babat. Ya. Salam Kalipah. Waalaikumsalam. Apa maksud mimpi banjir atau mimpi dibagi beras? Mimpi banjir, adakah banjir itu memberi kesan kepada kita? Membagi beras tu bagus, alhamdulillah. Itu adalah rezeki Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mesti beri jalannya keluar dan diberi rezeki yang tanpa disangka-sangka. Jadi Allah bagikan beras itu adalah satu kehidupan basic kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka pintu rezeki. Tapi kalau banjir itu kita kena cek lah banjir macam mana. Banyak istilah banjir, becak dan sebagainya. Allahualam. Pertanyaan tentang resdung. Okey. Bolehkah naik kotak kalau cuma masalah resdung? Kita bagi yang lain lah. Okay. Resdung, jumpalah pakar resdung. Rahman Man dekat Facebook, Ustaz, anak saya selalu kerasukan. Tu boleh kalau selalu kerasukan kan? Bolehkah berubat kepada Ustaz secara online? Boleh, insya-Allah. Kalau dia kerasukan boleh kita bantu, betul tak? Itu boleh sebab kerasukan ni dia kadang-kadang kalau anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sering kerasukan, mentalnya akan terganggu. Mental akan terganggu dan dia akan membesar tidak seperti manusia normal. Jadi cepat-cepatlah
dibuat rawatan kepada pengamal-pengamal pengubatan Islam yang ada di negara kita, insya-Allah. Okey. Salam Tuan Liza Liseden. Waalaikumsalam. Salam Tuan, apa maksud mimpi kolah mandian bocor tapi air masih terus mengalir, tetapi air tak penuh sebab ada bocor? Macam mana tu? Istilahnya tema dia bocor. Salam Senang cerita. InsyaAllah malam ni tu puan ni akan bermimpi menampal bocor tadi. Senang ginilah puan yang bertanya ni. Mandi dengan minyak saya tak bocor-bocor lagi tu, insyaAllah. Mandi dengan minyak saya ni, insyaAllah malam ni dapatkan minyak, mandi. Senang cerita. Sebab mimpi ni kadang melalut. Mimpi mentang-mentang siang tadi dia buat bocor ke apa, malam dia mimpi pula. Susah tuan-tuan. Okey, ada soalan lain? Okey, soalan lain. Alah, ni stroke pun tak dapat. Tak ada dah Khalifah. Yang lain lebih kepada rawatan. Nak minta naik kotak, ada yang mak dia stroke. Okey, mak dia stroke. Mana satu? Siapa nama dia? Nama dia, siapa nama dia ni? Kejap Mana tadi tu? Okey, yang ni kita cubalah. Cik Haizat ni, Rohaizat ada Cik Rohaizat ke? Yang DNY Irdina tu. EDI Teng. Salam. Ni kita hantam sajalah. Kita cuba hantam saja. Ini hantam. Maksudnya hantam ni nasib lah. Random sajalah sebab kita tak tahu yang mana satu. Yang penting. Assalamualaikum. Dia lah mak dia stroke. Assalamualaikum. Yang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Ya, dari mana ni tuan? Puan? Saya dari Langkawi Tuan. Langkawi ni. Ya. Langkawi. Siapa nama? Nama saya Nordini. Nordini. Okey. Okey. Ya. Yang nak dibantu siapa? Mak saya Tuan. Kenapa mak? Tuan, isteri saya kena macam minor stroke kemarin Tuan. Yang bercakap tadi siapa? Tadi anak saya, sekarang saya ni suami kepada isteri saya ni. Oh, yang baru kena lah kemarin. Kena semalam. Okey, siapa nama tuan? Nori Hadi Tuan. Nama kamu siapa? Nori Hadi. Nori Hadi. Nori Hadi. Ya. Nama isteri siapa? Cik Rohaiza. Cik Rohaiza. Boleh bercakap ke dia? Cik Rohaiza. Boleh Tuan, boleh. Okey. Boleh izin saya bercakap dengan dia, boleh tuan? Boleh Tuan. Senang bercakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Ya, alhamdulillah atas izin suami puan. Jadi bolehlah saya bantu puan begitu. Apa masalah puan? Saya sakit sebelah badan kanan. Dia berat. Berat. Sekarang berat lah puan Okey. InsyaAllah boleh puan membaca Al-Kausar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Mohon Ratu bagaimana? Sukma dia? Okey, sukma 3, sukma 4 tidak ada dengan jasad. Okey, sukma 3, 4 Cik Rohaiza. Hadir di sini 3, 4 dengan pengganggu sekali. Sukma 3, sukma 4 hadir. Kedua-dua sukma ada bomoh yang pegang. Ada penyamaran pada sukma 2. Okey. Sukma 2 kau wujud aslimu penyamaran. Wujud asli sosok jin, tapi bahagian sebelah kanan tangannya seolah-olah ada batang pisang. Okey. Sekarang saya mau sukma kedua hadir di sini. Sukma asli Cik Rohaiza. Sukma kedua hadir, tapi sukma itu berada di dalam batang pisang.
Okey. Siap, Bomo. Ni Bomo sini kan? Ada. Lelaki perempuan? Yang ni lelaki agresif 90%. Bomo, senang cerita Siam. Siam lah. Bomo, ni Bomo Siam ah. Okey, tak apa. Beginilah. Aku buat pilihan, tak payah banyak cerita. Kau nak dengar kata aku atau kau nak berlawan dengan aku? Berlawan. Allah mak, kau ni tak serit-serit juga Bomo ni. Kalau setakat ni lah, agak-agak kau ni boleh tewaskan aku ke malam ni? Boleh. Boleh. Berapa peratus kau punya keyakinan boleh lawan, boleh kalahkan aku? Macam dia mengira-ngira. Oh, kau kira? Gini. Apa macam? Oh ya, bukan. Ginilah. Kau rasa boleh kalahkan aku? Okey. Kalau kau boleh kalahkan aku, kau ambil lah anak murid aku semua. Ambil ilmu dia. Sebab ilmu aku pun tak boleh, macam mana? Kau Bomo, beginilah, aku tak kira lah. Agak-agak apa kelemahan aku lah kau nak lawan aku ni? Kau nak bantai aku dulu, tengkolok aku kah, cermin mata aku kah, atau sabun vape ni kah, ataupun ni. Dengan minyak semburan ni kah? Yang mana satu? Berlawan tanpa menggunakan apa-apa. Kalau lawan ni, untuk sugar bomb ni, lawan kau, maukah? Dia suruh lawan dengan dia tanpa menggunakan apa-apa. Alamak, janganlah gitu. Tapi badan dia penuh. Semua pengisian itu di dalam, bukan pada. Okey. Ginilah. Kau nak lawan aku. Okey. Sebelum lawan, kau tengok belakang aku ada apa-apa ke? Ada jin kah? Kadam aku kah? Kain berwarna hijau. Ini betul lah kain ni. Jawapan kau tepat. Aku bagi kau betul 3 markah. Tak, kadang-kadang follower kita orang-orang di luar sana dia kata ustaz pakai gunakan kadam jin dan sebagainya. Jadi kalau kadam jin maknanya kadam aku yang lawan kau, betul tak? Sekarang kau yang lawan aku kan? Okey. Sekarang ginilah. Kalau kau kalah, apa kau nak buat? Atau gini, kau panggillah guru kau sebelum kau kalah. Dia panggil? Panggil guru kau. Datang? Ada 2 orang. Wah, dia tahu sudah ni. Kedua-duanya dalam keadaan bersiap siaga, bersiap sedia. Okey. Kedua-duanya ada memegang, tapi ini lebih kepada jarum yang besar. Wow. Macam apa ni? Jarum Besar lah. panjang. Lepas tu ada jugalah yang barangan-barangan sihir tu dengan di bahagian tangan masing-masing. Alamak, ini macam lah 3 lawan 1 kah? Tak apa. Kamu tahu 3 lawan 1, tapi di saya sentiasa digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhanku, Tuhanmu, Rabbi wa Rabbukum illallah. Laknatullah. Okey. Tak apa. Yang ketiga-tiga, berkenalan dululah guru-guru ni. Apa masalah kau sekarang ni? Ni guru kau Okey. Tanya guru ni, agak-agak kau boleh lawan saya? Berapa peratus boleh kalahkan saya? Serentak menjawab ketiga-tiganya boleh mengalahkan Khalifah. Macam mana? Kau kalahkan saya sampai saya jadi apa? Mati? Lumpuh. Lumpuh lah. Sebelah kanan kah, sebelah kiri? Semua, satu badan. Wow, kejamnya kau. Kau tak kasihan saya kah? Saya ada 2 isteri, anak lagi. Mana boleh kalau saya lumpuh, kau tak kasihan saya kah? Khalifah yang panggil dia orang datang. Maksudnya Khalifah yang cabar dia dululah. Okeylah, tak apalah. Berani buat, berani tanggung. Tak apa lagi ni. Aku bagi, kau macam mana? Aku dalam keadaan santai beginilah. Aku nak rehat sekejap. Aku penat sekarang ni. Kau, okey, aku penat sekarang ni. Aku izinkan saya sebelum ini, izinkan saya minum dulu. Bismillah. Okeylah, aku bersantai ginilah. Aku penat sudah. Kau serang aku. Yang 2 guru tu
cuba mengeluarkan sesuatu macam lebih kepada sukma yang ada dia tarik daripada bahagian situ sebab ada kepulan asap putih. Okey. Tapi bila asap putih itu sampai di tempat meja khalifah, dia akan lenyap. Alah, kesian. Lagi? Ya, cuba lagi. Jangan putus asa. Cuba lagi. Usaha tanda kejayaan. Sila. Teruskan. Yang tadi mula-mula kita tarik tu, dia guna darah. Dan dia ada conteng di bahagian lengannya. Nanti lengannya timbul tulisan, lebih pada tulisan Thailand. Okey. Lepas tu dia tarik, dia nak buang ke tempat khalifah pun hancur. Tidak ada yang sampai. Lagi tulisan lain tak ada? Tulisan lain cari lagi. Cari, keluarkan. Ketiga-tiganya sekarang maksudnya bergabung. Wow, ini apa, Power Ranger ke ni? Okey. Aku rehat sini sekejap. Penat aku. Ketiga-tiganya jatuh. Alamak, jatuh. Kenapa? Kenapa jatuh? Energi semua diserap. Aduh. Kosong. Kasihan kau ni. Kau bangun. Tidak dapat berdiri. Ketiga-tiganya ada yang bahagian sini ditekan. Okey. Kau tahu kan? Inilah katakannya kau. Kau bomoh. Inilah kau. Iblis ni memang perangai dia begitu dari dulu. Depan Allah sombong. Aku kau ciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Kau bayangkan sombongnya tu. Walhal tak ada benda pun. Kau panggil iblis kau. Aku sakit hati dengan iblis tu. Panggil iblis yang membantu bomoh ini selama ini. Hadir. Hadir iblis yang bertanggungjawab, yang mempergunakan bomoh ini ilmunya. Hadir. Saya kata hadir iblis. Sebelum aku panggil kau, aku naik angin pula dengan kau ni. Hello puan. Saya. Sekejap puan, saya urus bomoh ni puan. Ya, okey. Khalifah di belakang kita ada 1, 2, 3 dan di sini ada 1, 2, 3 sosok lelaki, kaki dia panjang macam Kalah. ya. Itu jin, aku mau iblis. Di belah atas ada 3 ekor. Mulut yang 3 macam hantu gala ni sampai di lantai. Okey, iblis. Siapa nama kau iblis? Kau cakap. Iblis tu di belakang saya tuan-tuan sana. Belakang studio. Dia cakap dia Zalanbur je. Zalanbur. Spesies Zalanbur. Alamak, kau tak habis Zalanbur. Menyusahkan orang. Zalanbur. Dia Iblis. lain. Iblis. Kau agak-agak kau biar aura tak bagus. Ginilah iblis. Kau rasa-rasa kau boleh kalahkan aku ke iblis? Hari ini mereka datang bertiga. Mustahil Khalifah boleh lemahkan mereka dan mereka-mereka yang pernah memusnahkan kaumnya tidak akan dapat mengalahkan mereka. Jadi dia berdendam tuan-tuan. Okey, sekarang saya serahkan kepada tuan-tuan. Boleh, berani tak? Yang ada minyak, keluarkan minyak saya ni, Khalifah Sari Sapar. Yang ada gelang, pakai gelang tuan-tuan. Yang ada minyak sugar bomb ni, sila sembuhkan di badan tuan-tuan. Yang kalau ada semburan sugar bomb, Allahur Rahman. Ini pun sila. Anak murid jangan campur tangan. Tak aci nanti. Okey, sudah. Okey, Zalanbur. Agak-agak ini follow aku sekarang ni tak banyak sangat ni. Paling-paling 200 orang je. Facebook 144. Oi, banyak juga. Okey. Zalanbur. Kami bagi serangan pada kamu. Okey tuan-tuan, lepaskan letak di sini. Kalau minyak tu letakkan di telapak tangan. Kalau sembuh pun sama letak di sini. Tiupkan. Allahu Akbar, kerana Allah tiupkan. Mati Zalanbur. Ya Allah, musnahkan. Buat sekarang. Ada? Belum.
Ada tuan-tuan, buat tuan-tuan. Jangan takut tuan-tuan. Ini iblis. Dia tidak boleh memudaratkan. Dia hanya boleh memisungkan akidah. Dia tidak boleh memudaratkan jasad kita. Cepat tuan-tuan, buat. Allahu Akbar, hentak. Jangan takut. Belum bagi ada hantaran? Belum. Ada sampai. Macam mana keadaannya? Yang bahagian tengah terus ke bawah, terduduk. Terduduk. Jangan bagi naik balik. Masih lagi satu, yang satu dengan tiga tu pun semua terduduk sama, tapi ada juga Ehwan lah membantu. Ada energi daripada Ehwan. Jadi Zalambur, kau menang atau kalah? Tidak dapat bercakap. Jangan kau temberang. Okey, sekarang gini. Senang cerita. Okey, puan pun dah tunggu lama ni. Saya mau semua ni kau ambil bomo, guru bomo, dan juga setan di belakang tu, jin kan? Ya, yang macam tu galah. Ambil apa-apa bahan sihir, aura sihir yang berada pada Sukma 34 Puan Cik Rohaiza yang berada di Langkawi. Sekarang kau bersihkan, dan juga jasad sekarang. Saya mau dia, sebelum ni dia kata rasa berat di sebelah kanan. Kau buat sampai dia normal. Ada pergerakan? Ada pergerakan. Okey. Ada Ratu? Sedang membersihkan ketiga-tiganya. Membersihkan lagi. Kotoran tidak ada perubahan, masih lagi sama. Aku kira sampai 3. Kau bersihkan. Aku penat sekarang ni. Aku rehat sekejap. Kau buat. Aku sambil tengok kau. Tengok kau buat macam mana. Bersihkan. Yang batang pisang hilang. Okey. Kotoran 80% hilang. Okey. Masih lagi ada 20%. Aku kata kau ambil semua kotoran sihir kau. Kalau tidak aku ambil, aku masukkan dalam badan kau, jasad kau. Cuba. Clear. Okey puan. Cik Rohaiza, cuba rasa bagaimana, ada ringan atau tidak? Dah kurang. Alhamdulillah, kurang. Ya, Boleh angkat Alhamdulillah. tak sebelah kanan? Boleh angkat tak tangan ke begitu? Boleh dah. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Boleh dah. Alhamdulillah. Apa tu bilangan? Alhamdulillah. Oh, okey. Dekat dinding kita. Ni? Dia letak di dinding? Ya. Okey. Okey puan. Jadi izinkan itu saja, nanti kalau puan boleh mandi minyak saya ni Khalifah Sari Sapar. Boleh puan? Ya, dah mandi tuan. Okey, alhamdulillah. Lepas tu kalau boleh beli gelang ni Tuan. Gelang. Dah. Kami dah order dua utas tuan. Okey. Lepas tu yang sugar bomb ni? Sugar bomb tu dah, tapi tak sampai lagi. Oh, tak apa. Sekejap lagi coming soon. Dengan ini Allahumma-Rahmanir-Rahim. Allahur-Rahmanir-Rahim. Ya. Kalau boleh minta tolong tuan cek saya tengok tuan, kalau ni, kalau boleh. Nuri Hadi tadi. Okey, cuba cek summa dia kena tempias atau tidak, begitu Okey. Macam mana Ratu? Lalu gaduh tuan. Gaduh jangan gitu, beristighfar lah. Iyalah. Semua sukma dihadirkan di sini. Yang sukma 3 ada juga kotoran daripada sihir 60%, tapi lebih kepada bahagian dada. Dada lah, panas membara. Tak apalah, nanti mandi je tuan, insya-Allah. Ya tuan. Okey, itu saja Terima kasih banyak. Baik, Izinkan saya urus bomo ni Ya tuan. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak tuan. Sama. Okey tuan-tuan, ini sebenarnya dia ada tinggalkan kesan yang tak bagus di studio kita ni. Dia lukis macam Ratu, cuba lukis apa tu Ratu? Saya lukis sini. Jadi sementara Ratu lukis tu, saya ingin mengulas sedikit buat refleksi bagaimana stroke ni
puncanya ialah daripada kejahatan sihir. Setengah kita kadang-kadang kita menafikan wujudnya sihir, setengah kita menafikan wujudnya jin. Dia kata percaya dengan jin ni syirik lah, dan sebagainya. Tuan-tuan, kita kena ingat tuan-tuan, percaya kepada hal-hal gaib, percaya kepada apa yang Allah kabarkan. Apa tu? Oh, sorry. Kenapa ngam? Okey. Alright. Jadi perkabaran ni tuan-tuan, kita kena ingat apa-apa yang dikabarkan oleh Allah itu wajib percaya. Contohnya jin, Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak kujadikan jin dan manusia untuk menyembahku. Dalam surah Ar-Rahman begitu juga, sesungguhnya setan itu daripada api, daripada lidah api. Jadi banyak yang menyatakan tu. Jadi jangan sesekali kita beretikadkan percaya dengan jin syirik. Jadi yang ini tuan-tuan, ini dia. Siapa yang bagi ni? Tadi yang lepas Khalifah suruh, yang 3 orang tu, tiba-tiba ada kepulan asap pergi di situ dan membentuk. Wow. Ini ada di sini ke sekarang ni? Gaib ada. Bentuk kambing, kepala kambing dan tulisan Thailand merah semua di tepi. Tepi-tepi tu. Mari sini kau. Ini dia lekat di sini sekarang. Dia letak seolah-olah dia chop. Wow. Ambil balik. Kau keluarkan chop ni. Ini chop mohor ni apa kepala anjing ni? Anjing pula. Kepala apa tak tahu ni. Ada di sini? Ada di hadapan kita. Coba kau bentuk. Siapa kau sebenarnya? Lucifer. Aku tak kira lah kau Lucifer. Kau wujud diri kau Lucifer Tapi tidak ada yang wujud, cuma energi 100% rasa di bahagian sini. Kau Lucifer bukan jadi kau dah mampus ke? Sudah mati kan kau? Ada ketawa yang kuat di tempat yang ada bulatan. Kau tahu tak Khalifah Sari Sapar? Cuba kau sebut Khalifah Sari Sapar. Kau sebut. Hilang. Kenapa kau hilang? Tak ada dah di sini. Yang kau ke mana? Macam gitu ada yang tarik. Kenapa? Siapa yang tarik? 1, 2, 3. Bomo hadir lagi balik. Bomo. Kedua-duanya bahagian dada ada berlubang macam terbakar. Baguslah kau. Ini amalan kau ke Bomo? Semua buat macam kaki apa ni? Dia tunduk. Kau melutut depan aku lah Bomo. Jadi itulah dia. Ini amalan sihir kau. Kau tahu tak? Walaupun kita berbeza akidah, berbeza agama, namun sebagai manusiawi kita harus menghormati sesama insan. Jadi perbuatan kau ni bukan disandarkan kepada agama, tetapi kepada sifat haiwani kamu yang sanggup semacam puan tadi baru kena kan? Mana stroke sebelah kanan. Bayangkan kalau dia tak dapat, kalau dibiarkan sudah tentu dia akan lumpuh sebelah kanan tuan-tuan. Jadi begitulah. Coba yang Lucifer tu ada lagi tak? Tak ada. Yang tiga ekor sosok lelaki saja. Okey. Saya rasa begitu tuan-tuan. Untuk membuat perlindungan diri, tuan-tuan sebelum berlaku, sebelum nasi menjadi bubur, sudah terhantuk baru tengadah. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Maka tuan-tuan saya cadangkan mandilah paling tidak sekali. Tuan-tuan ke isteri tuan-tuan, ibu, bapa, anak, cucu, cicit, mandikan dengan minyak saya ni. Tidak rugi tuan-tuan. Badan sehat. Ibaratkan kalau kereta pergi servis workshop, takkanlah makin rosak, makin bagus. Bersih enjinnya. Begitu. Di samping itu kalau tuan-tuan tak nak, pakaikan minyak. Pakai minyak berapa? Gelang. Gelang ni. Gelang ini 7 aura ni. Boleh dapatkan tuan-tuan gelang ni. Di Hajar KSS. Ini pun boleh
membersihkan aura. Macam yang tadi, yang stroke tadi tu, yang mini stroke tu, kalau boleh dapatkan gelang ni untuk membersihkan aura kotoran. Begitu juga dengan pewangi, sugar bomb ni. Ini adalah pemanis, pemikat. Yang belum kahwin-kahwin pakai ni, cuba besok terus kahwin tu, jangan takut. Mudah-mudahan. Ya, memang ini dah terbukti. Jangan main-main. Minyak ni memang sugar bomb ni memang saya khasiatkan untuk yang susah nak cari jodoh. Pakai minyak ni. Yang susah nak cari putus tunang, pakai minyak ni. Ini bukan minyak ni, ini ialah perfume ni. Pakai insya-Allah. Memang ada perubahan tuan-tuan. Ada perubahan. Kalau tak cuba tak tahu. Kalau tak cuba tak tahu. Begitu juga dengan semburan ini yang untuk membersihkan aura-aura dalam rumah, tempat-tempat angker. Cuba spray ni. Kalau ada pokok beringin ke, pokok pulai ke, tu spray. FF family. Kalau dah kahwin atau terkahwin lagi ke Khalifah? InsyaAllah terkahwin lagi lah tu. Isteri-isteri jangan takut. Kerana apa? Kerana soal jodoh itu Allah dah tetapkan. Zamzuri, saya sudah pakai, banyak pula minta selfie. Wow. Zamzuri, ni macam Damburi, ni macam cerita apa? Enam Jahanam. Wah, Damburi. InsyaAllah. Maksudnya niatkan kerana Allah. Saya bukan apa. Ni kadang-kadang isteri-isteri jangan marah. Jangan marah dengan saya. Sebenarnya ini, kalau tuan-tuan pakai atau puan-puan pakai minyak ini, suami akan lebih gairah. Lebih sayang. Cubalah, tak percaya cuba. Buat dulu, try dulu. Saya cakap ni bukan main-main. Saya ni cakap kun fayakun. Apa saya cakap tu jadi. Okey, ada soalan? Ada. Ratna, dia tanya ibu tunggal boleh pakai gelang tu tak? Ratna ni dah lama tak bercakap dengan kita. Ada, dia sentiasa ada. Ratna, Assalamualaikum. Ratna, ahlan wa sahlan. Kaifa lukilah. Baik. Okeylah, Ratna ni salah satu anak murid saya sudah. Dulu dia follower kita kan? Betul. Dia datang ke Sabah, lepas tu rupa-rupanya dia tu satu bukan keturunan, satu kampung dengan saya. Cucu Wak Jantan lah nama dia. Wak Jantan. Mak Rob pun ada di sini. Oi Mak Rob, lama tak jumpa kau Mak Rob. Assalamualaikum. Pertanyaan daripada Syafi. Assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Kalau untuk pelajar supaya mudah menghafal, mudah belajar, bolehkah pakai sebelum masuk Dewan PP? Maksud saya yang mana nak pakai ni? Umum. Mungkin. Pakai apa? Pakai gelang kah? Pakai minyak Khalifah Seri Sapar kah? Pakai perfume sugar bomb kah? Atau pakai spray kah? Atau nanti pakai cincin kah? Jadi semua tu memang dilarang lah, kecuali perfume. Betul tak? Kalau pergi bilik peperiksaan, saya dulu menjadi pengawas, ketua pengawal periksaan SPM. Saya tahu memang tak dibenarkan, kecuali perfume lah, betul tak? Perfume ni boleh, wangi-wangian boleh lah. Tak. Siapa nama dia ni? Khairul Sobah. Saya pun ada, dia cakap. Apa? Dia tak nak ketinggalan kot kena. Okey. Perawat rawatan Islam minggu depan dia akan jumpa Khalifah. Di mana tu? KKL. Dari mana perawat? Dari Semenanjung. Perawat mana? Perawat rawatan Islam. Boleh datang insya-Allah. Kita berkongsi. Pertanyaan daripada Awi Iron Man. Wow. 2 tahun sudah kahwin. Okey. Tapi tiada dapat zuriat lagi. Minyak mana nak pakai tuan? Elok dibersihkan. Maksudnya begitu. Minyak memang minyak Khalifah Sari Sapar lah. Ini basic lah. Ini basic rawatan. Memang kena mandi dulu. Kena mandi, kena bersihkan. Dan seleloknya isteri puan, bahagian peranakan tu dibersihkan. Kadang-kadang ada kotoran jin. Begitulah, kotoran di bahagian peranakan yang mengganggu kesuburan seseorang wanita. Begitu. Begitu juga dengan lelaki pun sama. Kesuburan lelaki perlu dijaga. Jadi elok dibersihkan.
CYM Jai. Nak tanya Ratu, masa terawang di bulan hari tu Ratu nampak bumi ni bulat kah? Di mana? Bila kita pergi terawang di bulan? Bukan di bulan. Bulan tidaklah tuan, itu di planet Mare. Kita ada pergi planet Mare. Memang bumi ni memang bulat dah tuan, jangan lepir. Tak adalah. Dalam Quran pun disebut bumi ni bulat telur. Seperti dalam, kalau tak silap saya, Zakir Naik pun ada menyatakan statement bahawa bumi ini bulat bujur telur unta. Dalam Quran disebut. Sebab mereka pakar, kan kita ikut pakar sajalah. Tapi memang bumi ni bulat lah tuan. Mana adalah lepir. Jangan ikut. Itu semua Yahudi punya kerja lah tu. Jangan ikut. Kan? Ada kata teori bumi lepir. Bumi datar. Istilahnya dalam Quran disebut bumi tu didatarkan. Betul? Tidaklah. Jangan salah tafsir. Dekat Facebook, Lawrence Ison. Assalamualaikum. Salam dari Tambalugu. Waalaikumsalam. Oh, Tambalugu. Okey. Ada soalan lagi? Muhammad Taufik. Ya, Muhammad Taufik. Salam. Waalaikumsalam. Apa tanda-tanda bila hijab mula terbuka? Apa yang dirasai? Ginilah, yang pertama biasanya sebelum hijab terbuka, yang pertama siapa yang buka? Itu persoalannya. Tanda-tanda tu tak sama. Kalaulah yang membukanya contohnya seorang wali Allah, seorang guru mursid, memang dia tanda-tandanya berbeza dengan yang dibuka oleh saka warisannya sendiri. Saka warisan pun boleh dibuka, ataupun pendamping dia di kalangan bunian Islam sendiri. Jadi saya tak boleh jawab yang mana satu. Adakah daripada Allah, adakah daripada wali Allah, adakah daripada jin. Berbeza tanda-tanda dibukanya tu. Kebanyakannya berbeza-beza. Okey. Soalan daripada Nurul Umairah di Facebook. Tidak apakah mandi guna minyak khalifah di dalam bilik air yang ada mangkuk tandas? Atau ada peraturannya sebab saya tinggal di rumah teres, bilik air sekali dengan tandas? Tidak ada apa-apa. Boleh, tak ada masalah. Kerana itu darurat. Jangan ada bilik air di sebelah, kamu pergi ke bilik tandas yang ada mangkuk. Itu tak boleh lah. Tapi maknanya kalau kita tahu rata-rata rumah sewa dan sebagainya pun berkongsi bilik mandi dengan tandas. Jadi tak ada masalah. Cuma jangan membacakan apa-apa surah di dalam tandas. Tidak boleh. Itu ulama' menyatakan tak boleh. Haram, berdosa. Kerana kita membaca pada bukan terlayaknya. Kerana Allah pun menyuruh kita bertasbihlah di masjid-masjid. Sucikanlah nama-nama Allah di masjid. Kenapa di masjid? Fahamkan maksudnya? Allah menunjukkan kita, mengajar kita menyucikan Allah di tempat-tempat yang selayaknya. Allahualam. Soalan lain dekat Facebook juga, Lan Rizal. Ada tak produk untuk benteng kenderaan, contoh untuk kereta, motor, lori? Boleh. Yang pertama seperti yang saya katakan, produk itu maksudnya dia nak produk benteng untuk motor, kereta, lori. Kalau sugar bomb ni boleh. Allahur Rahman. Ni kenapa lekat semua ni? Okey, tak apa. Kita jauhkan sikit. Okey, sugar bomb ni boleh. Tapi kalau fabrik kan. Kalau tuan kereta tuan-tuan tu daripada fabrik, daripada lapisan kain dan sebagainya, boleh gunakan minyak ni. Minyak pula apa ni? Spray sugar bomb ni. Memang boleh. Sebab ini untuk fabrik ya tuan-tuan. Jadi boleh gunakan untuk ini. Di dalam, kan di bawah pun ada kan, kita sembuhkan ya di dalam kenderaan ni. Kalau motor saya tak tahulah macam mana cara, sebab saya perlu tengok. Tapi ini lebih kepada fabrik begitu Allahualam. Pertanyaan daripada Dek Tuan. Tuan nak tanya, ayat Al-Quran apa bagus untuk pendinding diri dari sihir? Sebagaimana di dalam saya utamakan hadis Nabi. Nabi yang berdasarkan hadis Nabi yang sahih, bahawa yang pertama contoh saya bagi satu contoh. Ni dia. Ini ialah kita ambil ni lah. Ni dia. Apa di sini? Ni sekejap. Kejap tuan-tuan. Ni saya ni dia contoh. Daripada apa ni?
amalan perlindungan dan memagar rumah. Ini dari pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Saya suka mengambil fatwa daripada pejabat Mufti kerana mereka lah orang yang diberi kuasa, diberi mandat untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa tu kena ikut lah kan. Di sini dinyatakan pagar diri, pagar rumah binting ini dinyatakan dalam hadis Nabi bahawa Nabi menyatakan tidak akan dimasuki rumah yang dibacakan dimasuki iblis ke syaitan atau kejahatan yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Surah Al-Baqarah 286 kan? Di dalam surah Al-Baqarah pun ada surah ayatul kursi, betul? 255 ayat yang ke-255. Jadi di sini sudah tentulah surah Al-Baqarah dan ayatul kursi itu yang paling ampuh menjadi benteng untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk rumah. Allahu a'lam. Kalau tak nak, gunakan sugar bomb ni, spray. Di sini memang ada aura seperti yang saya isi tadi, surah Al-Baqarah dan juga ayatul kursi di dalamnya. Soal spray je satu rumah, di tingkap, di dapur, di bilik-bilik anak, ruangan solat, cadar dan sebagainya. Buat tuan-tuan, insya-Allah rumah tuan-tuan akan berseri dan kita aman, rasa seronok di dalamnya. Allahualam. Abdul Rahman dekat TikTok, minyak KSS guna untuk memagar kebun boleh tak? Boleh, tapi besar. Kebun besar tu tuan. Kalau 1 ekar, berapa banyak kau nak beli? Boleh lah kau beli 100 botol. Tuang dalam baldi, baru kau spray pakai apa tu? Pakai yang ceket apa tu? Pengepam racun. Sembuh keliling rumah. Keliling kebun. Habis basuri. Kalau gitu belilah dalam 50 botol. InsyaAllah saya cepat kaya. Amin. Cewa MJ, cadangan batu cincin 2 kategori, batu mampu milik dan batu premium. Batu premium tu batu biasa lah puan. Bukan batu yang mulia, yang betul-betul high. Kalau batu high tu tahulah. Contoh batu Zamrud Columbia. Oi, itu mahal tu. Satu tu kadang-kadang sampai saya ada beli tu. Itu pun dengan kawan mau 2-3 ribu harga dia. Itu baru sikit aja, 1 gram 1 karat barangkali RM300 ke. Jadi bukan gitu. Bagi saya, tuan-tuan jangan heran sama ada batu tu premium ke batu sintetik ke. Yang penting saya isi. Tiada isu original tak original. Yang penting isi. Itu yang penting tuan-tuan. Yang penting. Namun saya ambil kualiti jugalah. Bukanlah batu-batu biasa. Kan? Kita ambil juga batu yang biasa yang saya rasa tiada, walaupun batu-batu biasa yang grade rendah pengisiannya tak sempurna. Tidak tuan-tuan. Saya yang mengisinya, saya tahu. Okey? Batu saya sendiri tuan-tuan, pecah lah tuan-tuan. Nampak ni? Ni nampak? Pecah ni buku batu ni, nampak? Tapi masih khasiat. Iblis pun takut dengan batu ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah batu ni. Nampak pecah ni. Ini batu bukan yang barangkali bukan original ni. Pecah ni. Tapi tak ada masalah. Okey, soalan daripada Oyok Pikir Os. Ya. Ustaz, macam mana guna gelang untuk halau jin di suatu tempat? Alamak. Gelang ni tidak boleh menghalau jin. Dia memprotek diri. Memprotek diri. Dan kamu tidak akan diganggu oleh jin. Jadi gelang. Tapi kalau nak menghalau jin, boleh gunakan, saya cadangkan gunakan sugar bomb ini boleh. Gunakan, ini ada aura. Kalau aura ini dibawa oleh angin, maksudnya dia akan melarikan diri daripada aura sugar bomb ini. Cuba tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan kena pakai di mana? Kita pakai di sini, yang di luaran lah. Di baju pun tak ada masalah, boleh juga di baju. Pergi ke hutan, cuba yang paranormal buatlah. Memang tak jumpa lah paranormal kalau nak cari jin. Mesti lari kan? Ataupun minyak kali pasari sapar pun boleh, tak ada masalah. Semuanya ni sudah diisi dengan asma Allah. Allahualam. Okey, Mulzila,
Saya seorang guru. Okey. Boleh tak minyak tu digunakan melembutkan hati anak murid dia? Boleh. Mana tadi tu? Tapi tahu cara dia lah, betul tak? Oh, saya seorang guru. Okey. Bolehkah guna minyak wangi itu niat untuk tarik perhatian pelajar seronok belajar? Betul. Ini yang betul. Gunakan minyak ni. Saya pun pakai minyak ni, tuan-tuan. Saya pun mengajar pun pakai minyak ini. InsyaAllah aromanya tadi akan melemahkan jin korin anak-anak murid saya. Murid kamu jugalah, bukan saya. Maksud apabila terhidu, dia akan lemas, tuan-tuan. Cair jin korin tu, meleleh dia. Sebagaimana tadi yang apa? Yang bomo-bomo tadi. Betul tak? Jadi gunakan minyak ni bagi perempuan ke lelaki pun boleh. Ada bangunan ni yang untuk lelaki yang bahagian atas ni, yang perempuan di bahagian bawah. Ada di apa ni, di Hajar Legasi, Hajar Legasi pula. Hajar KSS. Tuan-tuan boleh pesan wangian ni, ada lelaki, ada perempuan. Pakailah. Bukan tu saja, sahabat-sahabat akan makin kerap rapat dengan kita dan sebagainya. Allahualam. Soalan lain daripada Awi Iron Man. Mak mertua saya dah lama tak dapat mendengar. Umur hampir 100 tahun. Boleh tak titiskan minyak kalipah sari sapar dalam telinga? Janganlah titiskan, tu tak sesuai. Saya rasa mandikan sebab ialah faktor 100 tahun kan, faktor. Jadi ini kita kena terima hakikat, betul tak? Iyalah, itu berdoa pada Allah. Mandikanlah. Saya tidak sarankan minyak saya digunakan untuk menitiskan. Nanti bertambah pekak pula suara kita nanti. Okay. Jadi jangan minta maaf dengan tuan-tuan. Kalau boleh jangan gunakan yang minyak ni hanya untuk pakaian luaran. Sapukan di telinga bolehlah, aura-aura dia ke. Okey, soalan terakhir lah kot. Servant of Allah. Ustaz, kalau rumah intermediate, macam mana buat benteng? Kalau rumah sebuah jirus di sekeliling rumah. Intermediate tengah-tengah lah. Ya, boleh. Gunakan sugar bomb ni, spray dalam rumah sajalah. Spray dalam rumah. Spray saja. Maksudnya kita spray ni kenakan pada dinding, bukan spray pada udara saja. Spray pada dinding. Okey. Kalipah. Allahu Akbar. Maaf. Soalan daripada Oyok Fikir Oslas. Perfume tu boleh guna untuk penguat kuasa kah? Untuk gendam mulut dan perbuatannya agresif. Gendam? Boleh. InsyaAllah. Ikut niat. Boleh. InsyaAllah. Perfume ni boleh. Dia ni untuk pembungkam pun boleh. Untuk apa saja ikut niat. Kerana saya kira jamak. Contoh macam Panadol lah, tuan-tuan. Tak kira penyakit apa, sakit apa, semua perut, sakit pening kepala ke urat sebagainya, kan pakai Panadol, hilang semuanya. Okey. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan. Saya terima kasih kerana kita sama-sama menjayakan malam ini. Alhamdulillah kita telah berjaya membantu sahabat kita yang gatal-gatal tadi kan, dan yang baru stroke, apa yang tadi tu kan, puan siapa tadi, Cik Rohaizah dari Langkawi tadi kan. Alhamdulillah dia terkena tu permainan permainan bomo. Kadang-kadang kita kata ni stroke ni kerana pemakanan dan sebagainya. Betul, kesihatan jangan, tuan-tuan. Kita kena yakin sesuatu tak akan berlaku, mesti ada asbab dia. Jadi semoga kita terhindar daripada semua. Saya Kalipah Sari Sapa. Kita jumpa pada Sabtu dan Ahad ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya matikan dulu.